tuan-tuan. Jadi kena ajar betul-betul pada orang perempuan bagaimanakah cara pakai beg tangan yang betul-betul supaya selamat daripada ragut. Koma tuan-tuan, mati dengan sebab beg tangan RM2 isi di dalamnya. Mengenai gerakan tabligh di Malaysia, semalam ustaz ada membicarakan sedikit mengenai gerakan tabligh. Apakah hukumnya dinyatakan dalam Quran dan hadis mengenai gerakan ini, dan juga apa pendapat peribadi pihak ustaz mengenai gerakan ini yang agak pusat mencari pengikut dengan berpegang kepada amalan tabligh. Ini adalah aktiviti Rasulullah yang utama di zamannya. Saya ni tabligh dah tuan-tuan. Saya ni tabligh tak? Tabligh saya ni. Tabligh itu menyampaikan. Tabligh maknanya menyampaikan. Rasulullah dia bukan tidur dalam masjid, dia ceramah dalam masjid, dia dakwah. Itulah makna tabligh. Tabligh bukan makna tinggal anak isteri kemudian tidur di masjid siang malam pagi petang. Bukan. Rasulullah tabligh, tapi dia balik pada isteri dia. Dia layan anak-anak dia. Dia layan anak-anak tiri Rasulullah. Itulah makna tabligh. Jadi tabligh ni di Malaysia ni bagus. Bukan semua orang boleh buat dakwah, mengajak orang ke masjid. Kita tak mampu buat. Yang boleh buat ialah jemaah tabligh. Bagus. Tetapi cubalah jadi tabligh yang sebenar-benarnya, dengan tidak meninggalkan urusan dunia. Rasulullah masih lagi berniaga. Rasulullah masih lagi jadi suami yang baik. Rasulullah tidak tinggalkan dunia. Rasulullah suruh sahabat-sahabatnya maju, dan Rasulullah memberikan hak kepada isteri dan anak-anak Rasulullah. Itulah makna tabligh. Yang seterusnya, tabligh itu maknanya berdakwah, menyampaikan. Bukan maknanya tabligh itu duduk dalam bilik, dalam masjid, ibadat, tak ada dakwah. Maksud tabligh ialah berdakwah. Bukan berzikir seorang-seorang. Zikir itu di rumah lagi afdal. Sembahyang sunat di rumah lagi afdal. Yang naknya ialah berdakwah. Saya ni walaupun tak masuk jemaah tabligh, tapi saya tabligh. Tadi Haji Syam sebut, hari ni saja jadual saya berapa tempat. Subuh, sekarang subuh tadi 1 jam suku. Sekarang 2 jam. Saya bercakap dengan tuan-tuan, pukul 9 sampai pukul 12 sekarang ni. 9 suku sampai 12 suku, 3 jam. 3 jam ke? 3 jam ada berhenti. Semalam berapa jam? 2 jam. Nanti sekolah tahfiz Melati pukul 3, pukul 4. High tea di surau apa? Taman Melati 5 sampai 6. Malam ke Isyak, Maghrib, saya lah tabligh. Besok pagi pukul 9 ijtimak di sekolah saya. Pukul 9 sampai pukul 12. Pukul 3 petang di Simpang. Pukul 5 di Taiping. Maghrib di Taiping. Itulah tabligh. Maknanya menyampaikan dakwah. Baik. Kemudian saya pergi ke majlis, ke masjid, ke majlis ni, dan solat berjemaah Isyak dah sudah tamat. Imam kita kena solat balik. Imam kata kena solat balik pasal dia dah batal dalam solat, tapi diteruskan solat hingga tamat. Jadi adakah solat sah, solat jemaah? Perlukah saya ulangi solat? Tuan-tuan, sepatutnya tu imam dia tak payahlah khabar yang dia batal. Habis-habis semayang baru dia teringat dia tak ada wudu. Yang kena ulang saja dia je, makmum lantak je lah. Jangan buat mic pula tuan-tuan, ulang balik, cuk, ulang balik. Saya terlupa ambil wudu. Ini pun taklah baca punya imam. Dia tak payah bagi tahu, Ustaz, saya tak mau ikut dia Ustaz, saya nak balik Ustaz. Pilih balik, tak payah buat sah. Yang tak sah tu imam. Dia seorang kena ulang. Misalnya pagi subuh hari Jumaat, tu imam saja yang hafal surah Sajdah. Sedar-sedar pukul 5.40. Isteri kejut. Abang, cepat abang, 5.40 dah masuk waktu subuh abang. Isteri kejut, suami melompat pakai jubah, balut serban, naik motor terbang pergi ke surau. Baru isteri teringat suami tak sempat mandi hadas besar malam Jumaat. Allah, kebetulan jiran start motor nak pergi. Din, bagi tahu Abang Haji dia tak ada mandi junub.
Nanti tak sah semayang. Dia tadi pun rescue tuan-tuan. Nama dia Wonder Pet. Dia pun hambat. Tak sempat tu imam lagi laju. Imam dah jadi solat subuh imam. Habis. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia ikut sekali. Allahu Akbar. Maka lepas habis sembahyang subuh, Din kata ke Abang Haji, Mam, imam tak ada mandi tadi Allah. Tu saya tadi nak mari, imam dah sembahyang lah, tak boleh buat apa. Saya pun ikut sekali. Maka Din dengan Abang Imam ulang balik sembahyang. Dan imam tadi jangan umum masa sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, saya nak umumkan yang mana sembahyang subuh pagi tadi, tolong ulang balik ya. Saya terlupa mandi hadap besar. Tak payahlah umum. Isteri Tok Imam 2 bulan tak keluar rumah tuan-tuan. Asyik orang tengok isteri dia orang gelak. Tak payah umum, biar dia diam, sah sembahyang. Yang tak sah dia ulang balik sembahyang. Baik, adik saya lantak ke dia lah. Pasal makmum tak tahu. Yang kena umum semua ialah makmum tahu Tok Imam tak sah. Seperti pergerakan dia tak betul, menambah rukun, mengurangkan rukun, bacaannya salah, bacaannya tertinggal, yang tu kena ulang. Tapi masalah tak ada wudu, tak mandi hadap besar, makmum tak tahu masa sembahyang, jalan teruskan. Yang tak sah kami sah. Hukum dia. Walaupun dah diumumkan 3 Jumaat berturut-turut. Baik. Adik saya tak kisah, walaupun nama dia bukan Aiman. Adik saya tak kisah anak laki-laki dia bawa kawan laki-laki dan teman wanita dia di rumah. Bila saya tegah tentang aurat dan maksiat, adik saya kata budak-budak tu dah dianggap anak, siap bersalam dan girlfriend dah dalam bilik bersama. Sekarang ni saya jadi musuh pada mereka. Kena tegur perbuatan mereka. Akibat tegur perbuatan mereka, adakah saya silap? Akak tak silap. Yang tegur ni lah jihad nama dia. Biarlah adik benci, anak-anak saudara benci, janji kakak dah tegur supaya kakak tidak disoal di hari kiamat. Tanggungjawab akak sudah pun lepas, tanggungjawab abang dah lepas, dan itu tidak dipanggil memutuskan silaturahim. Baik, minta tolong ustaz mengulang soalan bagi mereka yang tak pakai mikrofon. Oh, dah nak habis baru main soalan ni. Ya, mikrofon untuk kepahaman jemaah yang tak dapat dengar. Macam mana, dah habis lah baru jumpa soalan ni. Jadi maksud soalan ni, bila orang tanya soalan, ustaz tolong repeat balik soalan tu, nak bagi orang dengar. Dia lah habis lah baru jumpa soalan ni. Jadi tak dapatlah kita tolong. Ya. Bila masa situasi yang membenarkan harus bersalam? Bila? Tak tahu saya. Tak tahulah saya. Bila masa yang kita harus bersalam? Tak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Sekiranya yang kata tak boleh bersalam meninggal, mayat. Tadi kita dah jawab, bila dia dah meninggal, orang tu tak boleh disalam, tak boleh batal air semayang. Bila dia meninggal, tukang mandi mayat kata, mari adik-beradik, mari cium mayat, cium. Tak payah cium. Yang boleh bercium yang tak batal aja. Tadi saya jawab dah, anak, kakak, cucu, cicit, yang tu boleh. Menantu, ipar, duai, jangan campur tangan, jangan cium-cium mayat tu, tak boleh. Masih lagi berjalan hukum dia itu. Ada lagi soalan? Boleh Ustaz terangkan aktiviti Al-Barakah di musim cuti sekolah? Tuan-tuan boleh buka web saya, kita dah buat yang dah kemas kini yang baru. Kita ada program cuti sekolah 2 minggu, bermula 31 Mei sampai habis cuti sekolah
Dan kita telah pun dapat menyiapkan 25 buah pintu lagi untuk diisi kepada pelajar-pelajar yang baru, sebanyak 25 buah pintu pondok, siap dengan bilik air dan sebagainya. Jadi kalau dulu budak-budak ni tidur atas di lantai ya, sekarang mereka tidur atas katil, dan satu bilik pondok muat 3 orang, siap dengan bilik air. Jadi dah siap. Dan kita tadi sahabat saya beritahu ada tuan tanah tu dah setuju nak jual tanah lagi untuk pembesaran sekolah saya ni. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan rasa nak bagi sumbangan wakaf yang baru untuk beli tanah pembinaan ni, sangat-sangat dialu-alukan. Dan sekarang ni saya tengah siapkan bangunan tahfiz. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, bila bangunan tahfiz ni siap, maka saya tidaklah berceramah jauh-jauh lagi dah, sebab saya nak tumpu pada sekolah tahfiz ni. Jadi ada orang minta, ustaz, minta lah tak siap sekolah tu. Kalau dah siap, ustaz tak ngajar kami dah. Jadi saya tumpu pada sekolah lah, sebab cita-cita saya nak buka tahfiz. Ya, bila dah ada 50 pondok ni tuan-tuan, kita boleh terima ramai pelajar, dan kita boleh buat prasarana dan tahfiz yang moden bersama dengan sistem pendidikan yang moden, walaupun dia hafaz Quran. Jadi insya-Allah saya rasa kalau tuan-tuan pergi sekarang, 3 tahun dulu atau 2 tahun dulu tuan-tuan pergi dengan sekarang, dah sangat-sangat berbeza daripada segi kemudahan bangunan dan sebagainya. Cuma untuk tahfiz memang saya tak buka lagi sebab bangunan belum siap. Dah siap nanti saya umumkan pada tuan-tuan daripada umur berapa dan sampai ke berapa. Yang kita buka sekarang ialah pondok. Kalau tuan-tuan rasa nak duduk di pondok, silalah. Nak duduk terus, penuh. Tuan-tuan boleh duduk sebulan, 2 minggu, 3 minggu, bercuti dengan anak-anak seminggu Sabtu Ahad, ataupun tuan-tuan nak ambil kursus semayang selama sebulan, duduklah suami isteri. Di situ kita sediakan. Pondok yang duduk sampai mati telah pun penuh. Yang ada sekarang ni, kalau tuan-tuan sepakat bawa 2 anak, 2 isteri ke 1 isteri ke, nak belajar agama je, nak faham agama je, nak, ustaz kami nak belajar semayang sebulan ustaz, apilah. Tapi makan minum sendiri. Bawa lah makan, yuran RM70 saja untuk sebulan, untuk tuan-tuan duduk di pondok itu. Itu yang aktiviti yang terbaru di Pondok Al-Barakah. Habis dah ya? Ya? www.albarakah.org www.albarakah.org. Semayang berjemaah, imam dia batal. Kalau imam tu dah batal, dia keluar, jadi imam di belakang Bilal ke, datanglah ke depan sikit. Kalau dia tengok tu imam belakang tu tunduk semuanya, tak mau jadi imam, buat tunduk semua, takut nak jadi khalifah, nama dia khalifah, mengganti ke imam, maka boleh dia tarik. Kalau dia tengok bila dia dah batal, tu imam sendiri yang orang belakang dia sendiri naik ke depan sikit, tak payahlah dia buat. Sebab ada tu imam bila batal, dia bagi mic dekat Tok Bilal, dia cucuk dekat Tok Bilal. Tok Bilal tengah semayang, dia cucuk mic, tolong ganti. Ya, Tok Bilal tu pun hanggur. Boleh ya? Okey, ataupun tok imam tu batal, dia ada tek cicak dekat kaki dia. Kita dah cakap subhanallah, tak adanya berhenti tu imam. Subhanallah, tak ada berhenti, tek cicak di kaki dia. Maka kalau dia tak nak berhenti, imam yang tegur tadi, imam nombor 2 tadi, berjalan ke hadapan dia, duduk di sebelah dia. Boleh, Abang Luqman? Ya. Abang Luqman jadi imam. Abang Luqman jadi imam. Baik. Jadi bila sujud tadi, saya nampak dah dia ada tek cicak kat goyang dia. Jadi dia tak nampak. Jadi saya dah tegur dia, subhanallah. Abang Luqman buat ada je. Subhanallah, buat ada je. Jadi macam mana nak bagi tahu? Takkan bagi tahu tek cicak. Tuan-tuan bagi tahu tek cicak tak boleh. Jadi tuan-tuan bergerak depan satu, bergerak depan, duduk sebelah dia. Bila Abang Luqman nampak orang di sebelah dia, Abang Luqman faham, aku dah mungkin saya terkoyak, mungkin saya cicak, maka berhentilah sembahyang. Itulah cara dia. Okey, Abang Luqman, terima kasih.
Jangan bila orang sebut